Okey, hari ini kita akan belajar tentang kata adjektif. Kata adjektif ni menerangkan sifat sesuatu. Kata adjektif terbahagi kepada 9 bahagian. Yang pertama, keadaan ataupun sifat. Contohnya sihat, alim dan juga adil. Yang kedua, warna. Contohnya apa-apa sahaja warna. Biru, hijau, merah, hitam, putih. Yang ketiga, ukuran. Kita ukur. Contohnya tebal, renek, panjang. Renek maksudnya pendek, kecil. Bentuk yang keempat, bentuk contohnya bulat, bujur, bundar. Iaitu bahagian bentuk. Yang kelima, waktu. Contohnya suntuk, silam, pantas. Yang menunjukkan waktu. Yang keenam, cara. Caranya macam mana? Contoh sopan, hati-hati ataupun kasar. Yang ketujuh, jarak. Contohnya jarak yang jauh ataupun dekat. Yang ke-8, perasaan. Contohnya apa perasaan yang kita ada? Kita ada perasaan suka, sayang, marah, sedih. Apa-apa saja perasaan. Tapi kena ingat, kata adjektif yang menunjukkan perasaan perlu diikuti oleh kata sendi nama akan. Contoh, suka akan, sayang akan, marah akan, benci akan, sedih akan. Bukannya ejaan seperti ini. Contoh, suka kan. Contoh ejaan suka kan. Yang ni salah. Suka akan. Barulah betul. Kalau suka kan macam ni, salah. Yang betul, suka akan, marah akan. Panca indera. Panca indera merujuk kepada deria. Contoh, mata. Kita melihat cantik, indah. Telinga. Kita dengar merdu, lunak, sumbang. Hidung, kita hidu, wangi, busuk, hanyir. Lidah, kita rasa, pahit, manis, kelat, masam, masin. Kasar, yang ni untuk kulit, sentuhan. Kita rasa permukaan ni kasar, licin, lembut, halus. Semua tadi contoh untuk kata adjektif bahagian panca indera. Penggunaan kata adjektif dalam ayat. Yang pertama, kata adjektif berawalan ter. Yang membawa maksud paling. Perlu diikuti dengan kata sandang yang. Contoh ayat. Dani terpandai di kelasnya. Ayat ni salah. Terpandai membawa maksud paling. Jadi ayat yang betul ialah Dani yang terpandai di kelasnya. Barulah ayat ni betul. Nombor 2, kata adjektif berawalan se yang bermaksud sama dengan. Tidak perlu diikuti kata sendi nama dengan. Contoh, Syaharul sebijak dengan Nazrin. Ayat ni salah. Sebijak sudah membawa maksud sama dengan. Jadi tak perlu ada kata sendi nama dengan. Terus kepada ayat, Syaharul sebijak Nazrin. Maknanya Syaharul sama bijak dengan Nazrin.
Jadi tak perlu lagi ada dengan, kerana sebijak sudah membawa maksud sama dengan. Kalau hadirkan kata sendi nama dengan, ayatnya akan menjadi Syahrul sama bijak dengan Nazrin. Salah. Jadi tak perlu ada kata sendi nama dengan. Sekiranya kata adjektif berawalan dengan se yang bermaksud sama dengan. Nombor 3. Kata ganda adjektif berirama yang bermaksud paling ataupun sangat tidak perlu disertai dengan kata penguat. Contoh, rumah itu hingar-bingar sekali. Kata penguat, sekali. Sekali merupakan kata penguat. Hingar-bingar. Hingar-bingar sudah membawa maksud paling ataupun sangat. Jadi tak perlu ada sekali. Ayat yang betul, rumah itu hingar-bingar. Kerana hingar-bingar sudah membawa maksud paling ataupun sangat. Dah terlalu bising, jadi tak perlu ada kata penguat. Nombor 4. Kata ganda adjektif yang berapitan dengan kean, yang membawa maksud seperti, tidak boleh diawali oleh kata seperti, agak ataupun semacam. Contoh, air laut itu seperti kebiru-biruan. Ayat ni salah kerana kebiru-biruan sudah membawa maksud seperti warna biru. Jadi kalau kita hadirkan perkataan seperti, jadi ayat ni akan menjadi air laut itu seperti biru. Salah. Air laut itu kebiru-biruan. Barulah betul. Untuk menjaga kesihatan diri, kita perlu mempraktikkan pengambilan makanan berdasarkan piramid makanan. Yang ni piramid makanan. Ada 5 kelas. Yang bawah sekali, aras pertama ni merupakan karbohidrat. Contohnya nasi, mi. Mi ni salah eja, sepatutnya mi. Nasi, mi, roti, bijirin dan juga ubi. Aras satu karbohidrat ni perlu kita ambil dalam kuantiti yang banyak, antara 8 hingga 12 sajian. Karbohidrat penting untuk membekalkan tenaga kepada tubuh badan bagi melakukan aktiviti seharian. Aras kedua ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Perlu diambil sekurang-kurangnya 5 sajian. Sayur-sayuran, buah-buahan penting kerana membekalkan banyak vitamin. Aras ketiga ialah protein. Untuk aras ketiga ni, protein adanya susu, produk tenusu, ikan, ayam, itik, daging dan juga kekacang. Kita perlu ambil protein untuk membina sel dalam badan. Tapi kalau terlebih protein, kalau protein ni lebih, akan menyebabkan kesan yang buruk kepada kita. Contohnya berkaitan dengan IQ dan juga EQ. Protein yang lebih juga akan menyebabkan ataupun merosakkan hati dan juga ginjal. Jadi perlu kita ambil protein ni dalam kuantiti yang secukupnya. Tak perlu terlebih, tak perlu terkurang. Kalau terkurang pula akan menyebabkan penyakit kwashiorkor. Saya tunjuk gambar. Ini penyakit kwashiorkor sekiranya kurang protein. Kalau kekurangan protein juga menyebabkan kulit kita mengelupas. Kalau aras keempat ni kita ambil secara berlebihan, aras keempat ni kumpulan lemak. Jadi bila kita ambil dalam kuantiti yang banyak, menyebabkan penyakit jantung dan juga
obesity, segemukan. Apa lagi cara yang untuk kita jaga kesihatan? Kita perlu minum air sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Kita juga perlu tidur. Kalau dewasa, sekurang-kurangnya 6 jam. Kalau kanak-kanak, 8 jam. Untuk jaga kesihatan juga, kita perlu hindarkan perkara-perkara yang buruk. Contohnya, minum alkohol, merokok, tidak bersenam. Kita buat macam tu, akan menghadapi pelbagai jenis penyakit. Pentingnya bersenam sekurang-kurangnya 30 minit. Buatlah dalam seminggu tu, buatlah dalam paling kurang pun 3 kali. Seelok-eloknya buat banyak. Macam-macam kita boleh buat aktiviti riadah. Contohnya berjoging, berenang, berbasikal, mendaki gunung. Itu contohlah aktiviti lasak. Okey, saya betulkan ayat yang kamu telah buat minggu lepas. Ayat yang kamu bagi ni ada beberapa kesalahan. Untuk bina ayat, kamu boleh guna skop, subjek, kata kerja, objek dan juga perluasan ayat. Subjek kita boleh letak nama orang. Kita perlu membuat pemeriksaan kesihatan. Kita luaskan ayat sebanyak 2 kali setahun untuk mengetahui tahap kesihatan diri. Ada subjek, ada kata kerja, ada objek. Pemeriksaan kesihatan. Kalau kita titik sini pun boleh, tapi tak dapat markah penuh lah. Kita tambahkan sedikit. Kita luaskan ayat sebanyak 2 kali setahun untuk mengetahui tahap kesihatan diri. Melin dan kakaknya berjoging. Objek tak ada. Melin dan kakaknya berjoging di taman rekreasi supaya memperoleh kecergasan fizikal yang unggul. Kita hendaklah membersihkan pekarangan rumah. Okey, tengok ejaan pekarangan. Pekarangan merujuk kepada halaman. Kalau perkarangan, ini merujuk kepada proses batu karang. Berbeza penggunaan kata. Kita hendaklah membersihkan pekarangan rumah agar nyamuk Aedes tidak dapat membiak. Betul. Kita wajarlah makan. Makan apa? Makan makanan yang seimbang. Objek. Kita luaskan ayat. Seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Untuk apa kita makan? Untuk menghindari penyakit obesiti. Yang kelima, Ali mandi dengan menggunakan objek. Apa? Sabun. Untuk apa dia mandi guna sabun? Untuk membersihkan seluruh anggota badannya daripada kekotoran. Titik. Dah siap 5 ayat. Okay, ingat, kalau kamu buat macam ayat nombor 5 ni, kita mesti mandi dengan bersih. Yang ni salah. Dengan ni bertindak sebagai kata sendi nama. Apabila kata sendi nama, mestilah diikuti oleh kata nama. Bersih bukan kata nama. Bersih kata adjektif. Jadi kita nak tukar kepada kata nama, kita tambah nya. Jadi kita mesti mandi dengan bersihnya, dengan menggunakan sabun. Jangan gugurkan kata hubung dengan. Ni kata hubung pancangan keterangan cara. Dengan apa? Cara apa? Menggunakan sabun. Jadi dengan ada 2 fungsi. Jadi hari ini kita dah bincang 2 benda. Yang pertama, kita bincang cara untuk membina ayat tema kesihatan. Yang kedua, kita belajar tadi tentang kata adjektif. Kata adjektif, kalau kita nak kenal pasti kata adjektif, kita boleh hadirkan kata penguat. Contohnya sangat,
sangat cantik. Jadi cantik merupakan kata adjektif. Okey, saya bagi contoh kata adjektif. Tengik merupakan bau minyak lama. Contoh minyak masak yang dah lama akan bau tengik. Bau minyak masak lama. Hapak. Hapak contohnya bau baju yang tidak basuh ataupun baju yang terlalu lama di dalam almari akan berbau hapak. Hamis. Hamis bau kambing ataupun bau daging. Hanyir. Hanyir bau ikan. Okay, hanyir bau ikan. Hancing bau air kencing. Mengkan maksudnya muda. Contoh, buah mempelam yang mengkal itu masam rasanya. Jadi maksudnya masih muda ataupun belum masak